Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua. Apa khabar penonton setia Hawa? Kita harapkan anda di rumah sentiasa ceria-ceria saja walaupun hari ini macam-macam masalah datang. Jadi apa pula tu? Ada yang bangun-bangun pagi terputus ikatan cinta. Aduh, sakitnya. Terputus handbrake. Lah bahaya. Terputus rantai pun. Kita harapkan apa saja yang anda lakukan hari ini, segalanya dipermudahkan urusan anda. Dan anda bersama saya Dina Syih dan juga Ash Alias akan bersiaran langsung di studio C Suka TV dalam program Buat Bicara Hawa. Ya, betul tu. Jadi kepada anda semua, kita akan menemani petang anda, abang kakak yang sedang berada di rumah tu, kita akan menemani anda daripada pukul 5 hingga 6 petang di saluran 116 MyTV. Kalau tak ada MyTV, jangan risau Derina dan semua penonton. Sebab kita ada aplikasi MyTV mana-mana. Jadi boleh download saja dan anda boleh menonton kami di mana sahaja. Senang saja, yang penting kena ada internet. Kalau tak ada internet pun macam mana? Boleh beli data. Beli data? Terus dapat tengok. Ya, betul. Baiklah Ash, hari ini ceria-ceria saja topik kita hari ini sebab kita bersama dengan 3 orang tetamu kita. Okey, menarik. Okey, Derina, saya nak tanya jugalah Derina sebelum kita memulakan kita punya topik pada hari ini kan. Saya? Iyalah. Okey, apa dia? Tak ada orang lain ke? Okey, Derina, dulu waktu zaman pengajian awak, saya dapat tahu yang awak mengambil jurusan teater, betul tak? Ya, masa saya ambil teater tu saya ambil bidang lakonan. Jadi saya belum sempat nak belajar dalam bidang scenografi seperti buat set, belajar tentang buat busana, buat makeup, rambut dan sebagainya. Tapi tak apa, jangan risau sebab hari ini kita akan bawakan acara yang boleh belajar tentang cucuk sanggul. Minat tak nak belajar? Belajar. Minat sebab masa tu saya tak sempat nak belajar cara-cara cucuk sanggul ketika dalam bangsawan lah kan. Kita tahu macam mana cucuk sanggul itu dilahirkan, datang dari mana, ada adat yang berbeza. Jadi hari ini kita nak belajar tentang tu lah. Ya, betul. Jadi kita bawakan terus bersama dengan Nurul Najwa, pengurus projek, dan juga Encik Wan Syamil, penyelia projek itu sendiri bagi membicarakan tentang acara Peta Cucuk Sanggul 2024. Assalamualaikum. Sihat-sihat saja hari ini. Selamat Alhamdulillah. datang ke program Hawa hari ini dan kita tahu juga Peta ini adalah penilaian tahun akhir dari Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Seni Budaya Aswara. Ya, betul tu. Untuk permulaan ni mungkin boleh ceritakan apa tu acara Peta Cucuk Sanggul 2024? Okey. Terima kasih. Alright. Peta Cucuk Sanggul 2024 adalah sebuah dia penilaian pelajar tahun akhir Fakulti Pengurusan Seni Budaya dan Warisan Aswara. Jadi kami akan mempromosikan berkaitan dengan culture dan juga heritage lah. So Cucuk Sanggul ni adalah sebuah projek keilmuan yang kita fokuskan, kita mengetengahkan cucuk sanggul Melayu. Kita tahu sekarang ni ramai remaja sekarang ni yang tak tahu cucuk sanggul, nak buat sanggul pun kadang tak pandai. Ya, orang tahu ikat je. Betul, jadi biasa. Jadi acara ini sedikit sebanyak dapat memberi pendedahan kepada remaja-remaja zaman sekarang juga kan. Ya, betul. Jadi nak tanya kepada penyelia pula lah kan, kita nak tanya macam mana bersetuju untuk mengetengahkan program cucuk sanggul ini kepada masyarakatnya. Okay, first of all, PETA is a stand for penilaian tahun akhir. Di mana untuk tahun ni kita ada lebih kurang 16 orang pelajar. Satu pelajar dia kena present 3 idea. So daripada 3 idea tu kita akan pilih lah yang mana yang tu kita shortlisted. Jadi kita tengok mana yang potensial untuk mengangkat seni tu lebih. Sebab fokus kita adalah projek tu mestilah mengangkat seni dan budaya tu. Betul. So kita ada 3 sebenarnya, kita ada 3 peta lah. Kita punya peta cucuk sanggul yang pertama. Dan kita akan ada hang tuah, pengembaraan alam maya dan juga tattoo festival tattoo Borneo. So kita fokus kat sini adalah cucuk sanggul lah. Cucuk sanggul ni dia punya idea tu agak lebih menonjol daripada yang lain. Itu yang kita pilih. Tak sabar ni, tak lama lagi ni. Ya, betul tu. Dalam dekat saja akan ada program cucuk sanggul ini. Tapi saya macam tertanya-tanya jugalah kan. Kenapa dalam banyak-banyak tradisional Melayu ni kan ada macam-macam lagi, mungkin boleh tanya pasal songket dan sebagainya. Tapi kenapa memilih untuk mengetengahkan cucuk sanggul? Sebagai seorang pelajar sendiri macam mana? Okey, bagi saya dari perspektif pelajar, saya mengetengahkan cucuk sanggul ni sebab saya fikir kalau kita boleh angkat macam aksesori perhiasan rambut lelaki, contoh macam tanjak. Tanjak sekarang dia angkat, kalau kita tengok kat mana-mana pun kebanyakan orang dah pakai tanjak. Ada yang pakai dengan t-shirt, dia pakai dengan seluar dan sebagainya. Tapi cucuk sanggul tu tidak lagi kurang diketengahkan. Kalau kita tahu cucuk sanggul tu hanya kita lihat di perkahwinan ataupun
seni persembahan macam tarian ke, teater bangsawan dan sebagainya. Jadi sebab tu kami memilih Cucuk Sanggul ni sebab kami nak mengetengahkan yang Cucuk Sanggul ni sebenarnya bukan sekadar perhiasan, tapi sebenarnya kalau ramai yang tak tahu, Cucuk Sanggul ni pun dulu digunakan sebagai senjata. Oh, untuk orang wanita. Ya, betul. Sekarang ni kita kena ada Cucuk Sanggul juga sebenarnya. Ya, betul tu. Simpan dalam beg kalau datang penjahat. Kan kalau apa yang Najwa cakapkan tadi kan, selalunya kan kalau orang tengok movie yang baru-baru ni, ni Pendekar Awang tu, orang pakai tanjak. Mungkin perempuan boleh pakai Cucuk Sanggul selepas ni? Mungkin kita boleh dedahkan kepada masyarakat dan tadi juga kepada penyelidik pula. Apa di antara objektif atau misi, target untuk program Cucuk Sanggul ini? Saya nak tambah sikit poin yang tadi. Selain daripada kita mengangkat Cucuk Sanggul perhiasan kepada wanita ni, sebab kita selalu orang dah familiar dengan biasanya perhiasan wanita ni mesti doko, pending. So kali ni kita one of objektif yang kita angkat adalah untuk kita nak melestarikan balik pemakaian Cucuk Sanggul ni sebab wanita zaman sekarang ada yang jenis bertudung. Even bertudung pun kita ada pattern kan macam mana dia diinovasikan untuk tudung punya. Ada yang dah guna cekak lah sekarang. Culture sekarang dia lebih suka santai, ringan kan. Jadi kalau boleh macam baru ni saya pergi dekat satu tempat ni lah kan. Dia just suka pakai gulung-gulung dia cepit je. Macam tu. Kadang-kadang macam ada pula yang jenis dia suka dia main ambil je pen ke pensel pun dia pusing. Siap. So sebenarnya kita ada keunikan tersendirilah dengan kita punya Cucuk Sanggul ni yang sebenarnya kadang-kadang kalau kita sembang dengan budak-budak muda ni dia sebenarnya dia tak tahu pun. Dia tak tahu pun sebenarnya benda ni ada pun. Kadang saya pun rasa saya sebagai orang muda rasa macam tak yakin bila nak buat Cucuk Sanggul, takut macam ada orang tegur, orang yang lebih senior tegur macam salah kau buat ni. Jadi macam mungkin perkara tu kita kena ada ilmu untuk kita buat sesuatu supaya macam orang kata betul lah mengetengahkan warisan Melayu itu pada anak-anak akan datang. Dia sama je konsep dia macam kalau kita faham dia punya term ni kita panggil reverse culture lah. Mana dulu orang pakai. Sekarang orang dah lupa. Tu bila kita nak pakai balik sama macam tanjak, ada yang kata tak boleh you pakai tanjak macam ni. Betul. Dia bukanlah berdosa kan. Tak yakin lah sebenarnya dia tak yakin tapi you kena pakai macam ni sebab dia ada kepala, dia ada ekor. Bila macam ni kita nak berperang, macam ni kita nak pakai. Sama je kalau Cucuk Sanggul, kalau kita pakai belah kanan anak dara, pakai belah kiri belah kiri orang yang baru tahu. So dia ada falsafah tertentu. Sebab tu macam dalam kita punya program ni kita ada yang lecture performance demonstration tu. Dia akan explain, kita ada 3 sesi yang pembentang-pembentang kita tu dia akan bagi tahulah pengenalan. Kita ada beberapa kategori Cucuk Sanggul yang ada. Dan macam ni cara pakai tu. Itu yang penting. Menarik. Saya nak pergi nanti. Supaya saya boleh pakai dekat hawa nanti. Hari-hari pakai Cucuk Sanggul. Okey. Mungkin ada ramai tak tahu jenis-jenis Cucuk Sanggul dan apa aktiviti yang bakal diadakan pada hari tersebut. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, kita akan berehat sebentar dan kembali lagi selepas ini. Kita borak sekejap lagi. Masih lagi bersama kami dalam program Buat Bicara Hawa dan kita masih lagi nak belajar tentang Cucuk Sanggul ini. Kita masih lagi bersama dengan Nurul Najwa, pengurus projek, dan juga Encik Wan Syamil, pengurus projek, penyelidik projek untuk topik kita hari ini, Peta Cucuk Sanggul 2024. Ya, betul tu. Alright, mungkin mereka tak tahu lagi apa aktiviti yang bakal dijalankan semasa acara ini nanti. Mungkin boleh sharekan timeline dia tu macam mana? Jadi projek kami ni, program ni pada 20 Januari hari Sabtu ni di Harta Space Ampang, berhadapan dengan Ampang Point je atas Habituals. Harta Space ni kiranya event space anak syarikat daripada Habituals. Jadi kami antara komponen-komponen antara aktiviti yang ada waktu Cucuk Sanggul 2024 tu, kita ada pameran koleksi peribadi Cucuk Sanggul daripada kolektor. And then kita ada demonstrasi pertukangan kraft logam Cucuk Sanggul daripada Institut Kraft Negara. And then kita ada lecture demonstration plus performance. Pernah dengar tak?
Apa tu? Selalu kita tengok orang selalu forum, mungkin bengkel. Tapi kali ni kita ketengahkan konsep yang berlainan sikit, iaitu kita ada lecture, demonstration plus performance. Kalau lecture tu talk berkaitan dengan sejarah, falsafah berkaitan dengan cucuk sanggul. And then kita ada demonstration cara pakai. Ada hairstylist juga nanti. Dandankan model kita. Lepas tu kita ada performance yang berkaitan dengan cara pemakaian itulah. Contoh macam tarian, teater tradisional Mek Mulung pun insya-Allah kita ada. Tadi tanya saya, makan-makan ada makan-makan. Makan-makan. Kita mulai disalahkan. Akan ada aktiviti-aktiviti tersebut, tapi saya macam pelik juga kerana masih ada orang yang menyimpan cucuk sanggul ini. Ini kan warisan lama Orang kata pusaka lah kan. Jadi bagaimana awak berjumpa dengan orang-orang kolektor ini sendiri untuk orang kata kumpulkan cucuk sanggul? Kami dia berjumpa dengan pengkaji, dengan kolektor juga. And then sebenarnya cucuk sanggul ni ada yang masih simpan. Kalau kita tengok, kalau dulu-dulu kita nenek-nenek yang akan bagi kepada cucu-cucunya dan turun-temurun. Warisan. Ya, betul. Masih ada. Right. Kalau aku boleh tengok kat depan ni memang berbagai jenis dan cantik jugalah kita boleh katakan. Saya memang nak pakai sekejap lagi. Najwa boleh beritahu ini setiap ini jenis ni apa? Okey, sebenarnya cucuk sanggul ni motif dia banyak. Kalau kita tengok memang banyak, setiap tempat berlainan. Okey. Tapi yang saya bawa ni, kita ada cucuk sanggul goyang. Kalau yang mana tu? Ini cucuk sanggul goyang. Cucuk sanggul goyang ni kalau pernah tengok pengantin pakai yang banyak-banyak tu, sebenarnya asalnya daripada satu ni. Dan dia dihimpunkan ikut nombor ganjil macam 3, 5, 7. And then sekarang diinovasikan menggunakan cekak. Ya betul, sebab kita ada yang berhijab dan sebagainya kan. Dan seterusnya? Yang ni cucuk sanggul statik 2 kaki. Selalunya ini fungsi, kalau ikutkan fungsi asal cucuk sanggul ni adalah menyemat rambut. Sekarang kita dah ada getah rambut, tapi dulu diorang pakai ni untuk ni lah. And then yang lagi satu adalah cucuk sanggul statik juga. Yang satu kaki. Yang ni yang dulu selalunya digunakan sebagai senjata. Sebab dia satu kaki kan? Satu kaki. Ya betul. Berbeza motifnya. And then, kita ada lagi satu cucuk sanggul tapi saya tak dapat bawa hari ini. Cucuk sanggul jurai. Kalau nak tengok boleh datang ke promo cucuk sanggul 2024 hari Sabtu ni. Okey. Alright. Sebab saya memang nak pakai yang jurai-jurai. Sebenarnya suka yang jurai. Alright. Mungkin mereka tak tahu bagaimana untuk datang ke event pada hari Sabtu tu nanti. Mungkin ada tiket ke ataupun kena book slot dulu ke bagaimana? Okey, masuk adalah percuma. Sebarang pertanyaan boleh ikuti kami lah di Instagram kami cucuk sanggul 2024. Kalau ikutkan pendaftaran kita pada 10 pagi. Jadi memang percuma lah. Tak ada perlu boleh book bawa satu family lah. Saya nak tambah sikit. Takut dia ni lupa ke apa kan. Lupa. Cikgu dah marah dah ni. Harta Space tu dia punya kawasan sangat eksklusif dan dia sangat limit dia punya keluar masuk dan kita punya kerusi lah. Kerusi kita ada lebih kurang dalam 100 ke 150. Sebab yang dah booking slot tu pun dah ada jumlah kita tu, cuma yang kita perlukan kalau ada rombongan ke rombongan Cik Kiah ke apa. Jadi kena cepatlah book ni. Kena book lah. Kita ada rombongan Suka TV nanti. Kita risau dia cram sebab kita tak lama, kita cuma 1 hari sahaja. Jadi perlu buat tempahan reservation awal RSVP lah kita RSVP panggil. di Instagram cucuk sanggul 2024. Jadi kita tanya penyelia pula kan. Apa di antara kelainan yang dibawakan untuk acara ini? Kalau kita tahu kan cucuk sanggul ni sebelum ni tak pernah buat. Jadi apa orang kata keunikan yang ada dalam cucuk sanggul ini untuk kita ketengahkan dalam program? Keunikan kalau ini keunikan cucuk sanggul ataupun keunikan program tersebut. Peta sendirilah. Ya betul. Okey, untuk cucuk sanggul kita memang mengangkat perhiasan keindahan lah, kita panggil estetika cucuk sanggul itu sendiri. So kita ada banyak motifnya, kita akan menceritakan macam mana cara pakainya dan yang macam tadi yang diberitahu lecture performance, lecture demonstration plus performance tu macam mana dia akan berlaku. Sebab biasanya kalau sebelum-sebelum ni kita biasa pameran saja. Dengan pameran tu sebagai satu kita panggil side order, side dish. Dessertnya mana? Okey. Dessertnya ada kat tempat lain lah kan. Kalau macam biasa kita pernah buat simposium, religious event yang bercakap-cakap, forum-forum yang berbual bicara macam tu. Tapi kita tak ada, kita tak pernah lah. Saya rasa kita tak pernah ataupun kurang hidangan
lecture performance ni. Sebab biasanya kalau bila program cakap-cakap, bila program keilmuan, boring. Nanti masuk tengok kanan kau tengok. Dia datang pun satu mungkin sebab mak suruh. Lepas tu cikgu suruh datang untuk ambil attendance sahaja. Mak isi borang. So bila kita cuba mempelbagaikan lecture performance tu, bila dia ada cerita sejarah sikit dan tengah-tengah bercerita tu dia buat demonstration macam ni cara nak pakai, dan tiba-tiba dia ada persembahan pula masuk, naik mulungnya lah, dia ada tari silat. So macam-macam kita ada hidangan yang kita bagi lah. Macam-macam hidangan guys. Kita lock hidangan tu. Lebih dekat dengan masyarakat lah untuk nak tahu lagi tentang ini. Betul tu. Okey, mungkin ada kata-kata terakhir untuk daripada Najwa dan juga Encik Wan sendiri. Untuk mereka datang perlu datang ke acara ini. So semua jangan lupa datang Cucuk Sanggul 2024 untuk tahu macam-macam sebenarnya motif Cucuk Sanggul yang ada dekat Malaysia ni, dan jangan lupa manfaatkan segala ilmu yang kita sajikan nanti. Short and sweet daripada penyelim je. Okey, untuk saya kita memfokuskan kepada penggiat-penggiat seni, pengusaha perniagaan Cucuk Sanggul and so on. Kita boleh mengimarahkan kita punya majlis ni sebab apa? Sebab kali ni adalah free. Itu yang paling penting sebab kita dah ada request 2-3 tempat dah untuk request dan tempat itu berbayar. So saya sangat mengharapkan boleh datang dan support kita punya, walaupun dia projek student tapi kita akan membaikkan dia lah. Sama-sama kita support kita punya local event kita untuk sama-sama kita menaikkan balik semula warisan kesenian kita. Ya, betul tu. Jadi kepada anda semua jangan lupa hadirkan diri anda di Harta Space Ampang pada 20 Januari ini, Sabtu pada pukul 10 pagi hingga 6 petang. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Nurul Najwa dan juga Encik Wan Syamil bersama kami hari ini, dan semoga yang baik-baik saja untuk program tersebut dan semoga terus sukses dalam program ini. Ya, betul tu. Okey, baiklah, sebelum kita nak berehat, kita ada sesuatu kita sajikan untuk anda di dalam segmen Info Sehat. Tawaran hebat Suka Shop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan Olive Plus dari Herbs Garden. Kebaikan buah zaitun asli dengan serendah RM89 hanya di sukashop.com. Masih lagi bersama dengan kami dalam rancangan Bual Bicara Hawa. Alright, baiklah, di dalam segmen ini kita apa Derwina? Kita nak bagi tahu tentang hobi orang-orang Malaysia ni. Ya, betul tu. Yang dekat rumah tu yang tengah buat keripap, saya tahu apa hobi anda. Hobi dia apa? Suka makan. Itulah hobi orang Malaysia sebenarnya. Dekat Malaysia ni macam-macam makanan ada, makanan Korea, Jepun, Melayu, India, Cina, semuanya ada dekat Malaysia. Jadi sebab itulah kita kata hobi orang Malaysia. Tapi saya tanya awak lah, saya macam kalau pergi kedai makan tu kan, cari kedai yang sambil kita makan, ada hiburan sekali. Ada hiburan? Saya ada jalan penyelesaiannya, Derina. Apa tu? Jangan risau. Sebabkan itulah kita nak bercakap sedikit dengan nak tunjukkan kepada anda sesuatu yang istimewa di dalam segmen Hangout Mana Sis. Apa kedai tu ada apa? Ada Eliza, cantiknya tempat ni. Kan, you tak sampai comel-comel. Okay. Hai, Assalamualaikum penonton. Kali ini ada bersama saya Liza Isyam Dan saya Mirahan dalam segmen Hangout Mana Sis. Jadi hari ini kan kita dah excited ni. Hari ini kita berada di Ragdoll Cafe bertempat di Plaza Usahawan Crystalville, Taman Danau Kota, Kuala Lumpur. Yes, betul tu. Jadi kita di sini ada bermacam-macam menu dan juadah. Dan yang paling penting, Muslim friendly. Ya, betul. Tapi tadi kan kita dah cakap Muslim friendly, makanan yang
best tu kat sini, ada kucing daripada banyak-banyak baka. Oh my god, ya. Ada British short hair, ada yang kembang, ada yang kuncuk, ada yang muka penyek macam tu, Mira. Kalau tanya I jenis kucing, I tak tahu. I tahu ada warna hitam, ada warna putih, ada warna coklat. Tapi yang penting Mak ada banyak jenis kucing kat sini. Sambil korang lepak, nak dating ke, korang boleh makan sambil main kucing. Ya betul. Dan saya pun dah tak sabar ni. Jadi jom Ellie, jom kita pergi main kucing. 고양이 소리 내봐 같이 мя며며며며 내게 애교 부리며 아이큰 мя며며며며 내 심장은 킁킁킁 너의 미소에 퐁당 날 사랑한다 해줘 мя며며 매일 나를 꼭 안아줄래 함께여서 소중한 1분이죠 넌 내게 소중해 나보다 더 잘할 거야 넌 내 이야기 속 주인공 Hello everyone, terima kasih Suka TV untuk datang lawat kita punya Ragdoll Cafe. Saya Mr. Teo, selamat datang ke Ragdoll Cafe. Okay, Ragdoll Cafe ni kita start sejak tahun lepas lah, ya, dekat September 16. Itu hari yang ceria kita startkan cafe kita. Kita start dengan dalam lingkungan kucing dalam 20 sampai 25 macam tu lah. So slowly kita build up kita punya reputation. Then until now kita dah establish I think around 30 to 40 kucing dalam premise kita. Okay, inspirasi ni sebenarnya datang dari kawan saya lah. Dia ada buka satu cafe juga. Cafe bertemakan kucing. Dia buka dekat bandar. And we see the response is quite good, yeah? Especially customer dia datang daripada sekitar bandar, ada juga datang dari luar bandar. So it kind of mencetuskan satu idea kita nak buat juga satu konsep restoran yang ada temakan dengan kucing, di mana pelanggan boleh datang makan, and then boleh main dengan kucing-kucing. Ya, very healing lah, ya, orang katanya, very relaxkan diri, ya, especially dalam macam persekitaran yang sangat stressful environment, kita boleh relaxkan diri kat sini. Setakat ni hilang angka tu. Baru-baru ni pun ada lahirkan kita punya first generation kucing kita. I think in total around 42. Ya, in total around 42 kucing daripada banyak-banyak jenis baka. We take mainly Ragdoll lah. Kita ada Ragdoll, ada Munchkin, ada BSH, American Shorthair. Ya, tengok yang mana suka, memang ada baka-baka kat sini. Menu istimewa kita yang paling famous sekarang is kita punya Blackpink fried chicken daripada Korea. So dia sebenarnya kita fry yang chicken tu daripada squid ink lah. That's why dia nampak sangat hitam, quite attractive. Dan juga dengan sos dia yang warna pink color, so kita panggil macam Blackpink lah. So dia sedap sampai nak nyanyi lagu-lagu Blackpink juga. So yang itu dia rasa macam fresh, ya. Yang pink color tu dia macam datang dari cranberry sauce tu, dia fresh untuk ambil, lepas tu crunchy. So biasa you makan, kucing-kucing akan datang kacau-kacau you lah biasanya. So sekarang ni kita dah sampai ke part yang kita paling suka, which is makanan yang ada di Ragdoll Cafe. Yes. Kan kalau anda lihat pun kat depan kita yang banyak makanan. Saya dengan Mira dah tak sabar dah. Jadi kita macam biasa kita bawakan makanan yang best-best. So first kali, tanpa buang masa lah, kita nak kenalkanlah makanan yang ada di depan. Okay, di depan saya ni kita ada Japanese curry with chicken karage. Telah Elio saya kat sini. Ya, betul. Next main yang ada di sini adalah ini dia rendang mutton rice with egg. Jadi siapa-siapa yang rasa-rasa macam nak makan rendang tapi raya lambat lagi, belum raya lagi, datanglah sini. Okey. Rupa dia pun cantik ya, Mira? Ya, betul. Next, ini yang paling pelik lah, yang nampak biasa, memang rupa dia tak biasa. Ini adalah apa ni? This is Korean fried chicken. Tapi yang ini edisi Blackpink Sensation. Patutlah colornya hitam, ya, ada pink betul. tu. Tapi saya macam nak
rasa. Nak rasa. Sabar Eliza. Oh, tak boleh. Okey, tapi kalau untuk siapa-siapa yang rasa-rasa suka pedas-pedas sikit, manis sikit, kita ada juga Korean fried chicken yang version Yangyong sweet and spicy. Sweet and spicy. Wah, nampak ayam tu besar-besar tau Mira. Ya, betul. Kalau ngap tu kena 2 kali makan. Dah tak ingat dunia dah. Okey, next. Okey, next kita ada Malaysian favourite. Kita ada apa? Kita ada keropok lekor. Macam biasa Malaysian favourite, kalau tak ada keropok lekor tak boleh jalan. Kadang main kucing kan. Boleh makan keropok lekor. Okay, next untuk dessert pula. Mains kita dah settle. Betul. Kita akan pergi untuk dessert pula. Okey, di depan di dekat Ragdoll Cafe ni kita ada everyday dia akan tukar kek. So cake of the day. Hari-hari? Yes. Wow, dia tukar kek hari-hari. So hari ni cake of the day dia adalah Biscoff. Oh, sedapnya. Nampak tak rupa dia? Cantik. Biscoff dia sampai terabur-terabur lah. Banyak betul Ya. Biscoff cake dan juga kita ada Oreo cake. Last, kita ada kat sini, memang ada kat sini is tiramisu cake. Jadi kepada siapa-siapa kat luar sana yang suka coffee sikit, boleh try tiramisu cake dia dalam bekas. So kalau tak habis boleh bawa balik yang ini. Senang. Tak payah minta bekas. Next, kita pergi kepada aiskrim iaitu bingsu. So untuk bingsu ni yang korang tengok dekat depan sini ada popcorn ni, ini adalah peanut butter. Specialnya aiskrim dia rasa peanut butter tapi ada popcorn. Wah, so dia macam manis-manis nati macam tu lah kan? Ya, betul. Okey. Untuk penggemar coklat, kita juga ada bingsu coklat. Dan kalau rasa-rasa nak letak topping, dia ada sertakan juga topping dekat sebelah ni. Topping apa tu Mira? Yang ini adalah Coco Crunch macam tu, tapi kecil-kecil. Cuba tengok sikit. Okey, tengok sikit. Cuba Itu menonton. dia. Okey, alright. So, kalau rasa-rasa ada peminat buah-buahan, jangan risau sebab kita juga ada mango bingsu di sini. Yes. Jadi itu saja makanan kita. Tapi sebenarnya banyak lagi menu dia. Betul, banyak lagi menu kita tapi try kita yang best. best lah. Semua thumbs up Yes. macam tu. Ya Allah Eliza, I dah tersandar ni. Kenyang sangat-sangat ya makan semua makanan kat sini. Allah, Alhamdulillah. Memang sedap. Jadi kepada anda semua, kalau nak rasa makanan-makanan yang sedap sangat ni dan dikelilingi oleh kucing, jangan risau sebab suasananya sangat aman, tenang dan yang paling penting bersih. Bolehlah datang ke Ragdoll Cafe. Betul, kalau anda pun kalau nak dating ke apa kan, nak main suap-suap ke apa, boleh datang ke sini. Harga affordable dan ingat menu bukan saja ada di sini, ada lagi menu lain. Tapi ini adalah apa yang kami recommend kepada kucing ni. Boleh datang ke Ragdoll Cafe yang bertempat di Setapak. Ya, betul tu. Jadi Ragdoll Cafe ni beroperasi daripada pukul 12.30 hari hinggalah 10 malam. Jadi boleh datang bila-bila masa. Betul. Nak makan lunch ke, nak makan dinner ke? Betul. Tapi kan kita dah makan tadi, kita tak nampak mana kucingnya kan Mira kan? Kena panggil Eliza. Nak panggil macam mana? Tak jadi. Tak jadi? Kat sini kita ada special. Anda Okay. dah ready ke belum? Kita ready ya? Magic ni, magic ni. Datang semua. Wow, oh my God. Oh, semua datang. Lagi Eliza. Adalah Mira kat belakang kita pun ada. Wow, okey, panggil. Semua dah berkumpul. So kat sini kita akan dah boleh bagi treat dia. Jadi kita bolehlah bagi treat dia Mira. Allah. Dah. Tak sabar dah, meh. Dah datang dah semua. Mari. Siapa nak makan? Okey, sebab anda semua nak datang ke Ragdoll Cafe ni, boleh datang kat sini dan main dengan kucing-kucing ni. Okey? So, aduh, dia gigit tangan saya. Dah tergigit pula. Okey, bye-bye. Bye. Kita nak main dengan kucing ni, bagi dia makan. Wow, ambon bukan main Mira dengan Eliza. Sampai hati tak bawa kita. Sampai hati tak ajar kita Baru tahu cara baru nak panggil kucing. Macam mana? Ting. Macam tu je senang Ya. Sampai hati tak ajar. Kepada anda kalau nak pergi sana, orang kata sambil kita kenyang, kita mengenyangkan kucing juga. Sila hadirkan diri anda bersama dengan rakan-rakan. Kita tahu kafe ni sangat-sangat santai. Ya, betul. Makanan pun saya tahu sedap. Tengok muka Eliza pun saya tahu. Pergi ke Setapak di Ragdoll Cafe. Ya, betul tu. Baiklah, sebentar lagi kita akan bersama dengan seorang yang mahir tentang ilustrasi. Jadi kepada anda jangan ke mana-mana, kita akan berehat sebentar. Kembali selepas ini.
Masih lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa. Saya cakap sikit lah kan. Daripada saya masa kecil-kecil dulu kan. Saya teringat dengan kartun Ana Muslim. Saya suka dengan beg dia yang colour-colour, baju dengan buku dia. Button tu kan? Ya. Saya pun selalu juga kumpul mencerdas Ana Muslim tu juga. Kita berada di era zaman yang sama dari Rina. Tapi sekarang ni susah nak jumpa yang macam tu. Yelah, sebab orang sekarang ni dah banyak kebanyakannya kepada gadget dan sebagainya kan. Jadi disebabkan itu kita bawakan seorang yang sangat mahir tentang ilustrasi lukisan warna-warni dan sebagainya ni. Macam Ana Muslim tu? Ya, betul. Jadi di studio kita bersama dengan Puan Fazlina Khairul Wafa atau lebih dikenali sebagai Mok Cik Gemuk di punya social media bercerita tentang warna-warni ilustrasi. Assalamualaikum Puan. Sihat? Alhamdulillah. Alright, mungkin awal-awal ni kita nak tanyalah dulu background tentang Puan Faz sendiri. Bagaimana boleh terlibat dengan dunia ilustrasi dan lukisan sebagainya? Ya, saya tak rajin Puan. Macam saya mula daripada kecil lah. Sebab saya daripada kecil memang mak kata kecil memang suka sangat melukis. Macam memang masa kecil memang suka sangat melukis lah. Itu bila dah minat tu kan, belajar pun sambung. Masa kat UiTM pun saya ambil FSSR dekat bidang grafik dan digital media. So bila dah sambung tu tapi saya tak pernah kerja sebagai graphic designer, tapi saya kerja sebagai illustrator. Menarik. Ada berbeza illustrator dengan macam grafik ni more kepada kita buat layout kan, semua iklan ke apa yang tapi macam ilustrasi ni more kepada kita lukis dia punya ni lah jalan cerita ke apa ke, storyboard ke macam tu. Kita tengok social media Mok Cik Gemuk ni kan, macam-macam warna ada dekat situ. Macam jenis kartun dan sebagainya dan sudah pun keluarkan buku. Itu yang menarik. Tadi kita nak tanya juga pendapat Puan sendiri kan, impak teknologi sekarang terhadap perkembangan seni digital, grafik, lukisan ni. Macam mana kepada anak-anak sekarang? Impak dia kan, kalau ikutkan dari dululah. Di zaman dulu kita mulakan dengan kita melukis pakai pensel, semua macam tu kan. Lepas tu bila teknologi makin maju semua tu kan, daripada zaman saya sekolah, belajar-belajarlah lukis pakai mouse. Lepas tu dah belajar masa belajar UiTM tu belajar explore pakai Wacom, kerja pakai Wacom. Lepas tu sekarang sejak yang produk Apple keluarkan Apple Pencil semua dengan iPad kan. So lagi senang kita nak lukis di situ, kat mana-mana je kita boleh lukis. So macam dengan dia lagi maju teknologi tu lagi senang kita nak melukis. Betul. Jadi kalau kita tengok kalau melalui buku pula kita nak melihatkan otak kita lah. Dia melihat teknologi setiap masa. Rehatkan sedikit otak kita untuk buat manual pula. Ya, betul tu. Tapi kan Kak Faz, Puan Faz, sorry. Okey, Puan Faz, selalunya kanak-kanak ni dia lebih tertarik kalau kita beri mereka tengok warna lah kan. Jadi untuk seni ilustrasi ni bagaimana Puan Faz sendiri memilih warna yang boleh menarik minat kanak-kanak ni? Kalau tengok IG saya lah kan, memang nampak lah apa yang saya pakai. Pun tertarik. Saya biasa gunakan kala-kala yang macam menarik, yang macam kala yang terang, kala pastel, kala warna macam pelangi. Kalau boleh semua warna saya letak dalam satu lukisan tu. So saya memang menggunakan warna yang ceria untuk tarik minat dia orang untuk tengok. Okey, kalau kita tengok dekat tadi ada visual tadi macam-macam jenis kartun gambar. Jadi macam mana Puan Sri dapat idea inspirasi untuk sesebuah watak tu, daripada mana ataupun memang bakat tiba-tiba tu memang nak kata tiba-tiba tu boleh jugalah, nak kata bakat pun boleh jugalah sebab saya memang jenis yang suka meluahkan sesuatu, meluahkan perasaan saya melalui lukisan. Kalau saya macam sedih, saya melukis ke macam itulah. Mungkin lepas ni kalau kita sedih kita boleh melukis Derina. Saya kalau marah jadi api. Oh, jadi api. Saya lukis api nanti. Ayo, betul color mesti oranye merah, oranye merah. Itu je saya repeat. Patutlah kanak-kanak tak suka. Okey. Alright, kita nak tanya juga kepada Puan Faz sendiri. Mungkin industri digital ilustrasi ni bukan sesuatu yang mudah dan tak semua orang nak buat, betul tak? Kalau untuk Puan Faz sendiri, apakah cabaran-cabaran yang Puan Faz lalui untuk berjaya ke tahap ini? Cabaran tu banyaklah kan. Dengan sekarang ni kan ada AI yang macam agak macam mendominasi kita punya macam yang orang-orang seni ni kan. Tapi kita
sama kita macam nak kena berdaya saing jugalah. Kita try juga macam naikkan diri kita juga. Kita pun try explore juga benda-benda baru. Semua macam tu. Okey, jadi nak tanyalah sambutan dia orang-orang masyarakat sekarang bila orang kata tahu Puan sendiri buat lukisan yang macam ni secara manual juga kan. Ada dengan colour dan sebagainya untuk nak menarik minat anak-anak. Jadi sambutan mereka bagaimana sebagai ibu bapa juga macam mana? Kalau sambutan ibu bapa tu macam dia macam menggalakkan jugalah kan. Kira macam kalau kita asyik main gadget ke, so kadang dia menggalakkan jugalah hantar anak dia orang pergi kelas melukis ke, macam itulah untuk kita macam ambil time off sikitlah belajar benda-benda yang macam real lah. Alright. Okey, untuk kalau kita tengok dekat macam ni dekat visual kita di TV sekarang ada lukisan dan sebagainya, tadi pun macam-macam lukisan. Jadi berapa lama masa yang diambil sendiri untuk hasilkan satu lukisan tu? Ya, betul. Yang ni gambar-gambar tu tadi tu macam gambar saya ada pergi join buat workshop dengan kawan saya. Lepas tu ada yang saya pergi event, macam masuk pertandingan mendoodle, macam itulah kiranya. Jadi berapa lama masa yang diambil untuk hasilkan satu lukisan tu? Dia kalau macam pertandingan tu ada orang akan bagi masa lah. So kita akan kena siapkan dan masa yang dia orang berikan lah, macam sejam, canvas sebesar-besar pun sejam, macam tu. Jadi ada juga membuka tempahan kepada mereka yang nak kata ada juga. Berapa lama pula kalau nak buat tempahan tu? Saya ni memang kalau buat kerja memang cepat je lah. Itu yang kita nak dengar. Kalau berapa lama? Okey, so kalau saya nak habiskan satu lukisan tu tak sampai sejam lah tu. Sejam? Tak sampai sejam. Sampai sejam? Tak sampai sejam. Bergantung lah. Bergantung pada yang apa yang saya nak lukis tu lah. Alright. Kalau kita 3 tahun. Ya, itu nak belajar. Dah habis diploma, degree dah. Dah habis. Okey. Kalau orang yang nak belajar pula kan, berapa masa yang perlu mereka mahir untuk belajar ilustrasi? Puan sendiri ada buka kelas juga ke? Saya tak pernah buka kelas tapi pernah join lah. Buka kelas ke apa ke semua. Tapi berapa lama masa untuk diorang belajar tu dia terpulang kat diri sendiri, kita punya ni lah kan, semangat kita sendirilah. Kalau kita rasa kita rasa kita nak try nak cepat, kita belajar lagi cepat hari-hari, kita belajar. Komitmen lah tu, kena fokus sepenuh masa lah. Sebab melukis ni macam kadang orang tak berbakat pun boleh jadi pelukis. Itulah. Saya rasa kunci utama di seorang pelukis adalah kesabaran. Dia kalau tak sabar tu. Saya pernah tengok macam orang yang tak pandai lukis, bermula tak reti lukis, lepas tu bila dah macam minat sangat kan nak melukis tu, tengok lepas dia lagi terror daripada saya. Macam tu lah. Okey. Minat kena ada juga. Jadi kalau nak tahu kita terror ke tidak daripada Puan Faz, sebentar lagi kita ada aktiviti yang menarik. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini. Kita nak buat apa Puan sekejap lagi? Lukis-lukis lah. Kita nak buat lukis. Baik, terima kasih masih lagi bersama kami dalam program Buat Bicara Hawa. Ya, kita masih lagi bersama dengan Puan Fazlina kita. Untuk topik kita hari ini, warna-warni ilustrasi. Kita buat satu aktiviti. Betul. Jadi jom kita terus segmen Tak Cuba Tak Tahu. Baiklah, untuk segmen Tak Cuba Tak Tahu ni, apa yang kita tak cuba yang kita akan tahu? Di depan kita ni ada buku Jom Lukis. Alright, ini dia. Nama buku Jom Lukis bersama Mok Cik. Mok Cik diterbitkan sendiri oleh Puan Fazlina sendiri dan di dalam dia memang bermacam-macam ya. Memang menarik minat kanak-kanak lah. Even saya, jiwa kanak-kanak saya pun tertarik. Membara-bara kita. Membara-bara. Jadi Puan, kita nak buat apa hari ni? Okey, so buku ni memang saya keluarkan untuk kita macam budak-budak, kita kira macam time off lah sikit daripada gadget kan. So ni yang dekat event yang diorang dah try. So kat sini boleh nampak lah. Macam-macam ada. Apakah yang terjadi? Diorang boleh imajinasi sendiri kanak-kanak. Mimpi yang indah. Kalau diorang bermimpi pun diorang boleh lukis dekat sini juga. Ya, betul. Seronok ya kanak-kanak sekarang. Dulu kita mimpi kita terlalu lupa. Jom hias pizza.
Alright, so sekarang ni kita nak buat apa Puan Fazlina? Kita nak lukis yang mana satu? Bolehlah pilih yang mana yang rasa. Kalau saya nak lukis yang rambut tadi. Rambut, okey boleh. Bagaimana dengan mimpi yang indah Derina? Seorang mimpi lain lah. Jadi saya kena ingat balik lah mimpi saya apa yang semalam. Alright. Oh, ada selfie. Macam-macam lah Derina, susah kita nak pilih. Saya nak lukis muka orang, boleh? Boleh. Alright. Orang saya lukis yang berambut ni. Okey, sampai saya lukis tu. Okey. Nak tanyalah Puan, bila buku ini diterbitkan? Buku ini diterbitkan pada November 2021. Alright. 2021 lah. Jadi bagaimana sambutan daripada orang-orang ramai, kanak-kanak, ibu bapa lah yang mestilah ibu bapa yang akan membeli kepada anak-anak kan. Jadi macam mana sambutan untuk buku ni? Sambutan dia menggalakkan juga sebab benda ni macam yalah macam saya katalah, macam selain kita asyik tengok info je kan. Kita boleh bagi budak-budak beriminasi tengok macam mana lukis. Kreativiti dia orang, macam think out of the box lah. Apa yang boleh jadi dengan lukisan tu. Kalau ada segi pemerhatian Puan sendiri kan. Bagaimana Puan tengok sebenarnya buku ni boleh membantu anak-anak pada zaman masa kini? Macam mana saya cakap sebab benda ni dia susah juga sebab kita memang tak dapat nak elak sebab saya sendiri ada anak. So macam gadget tu memang kita tak boleh lari. Betul. Tapi kadang-kadang kalau kita ada masa dengan dia orang kat rumah, kita boleh bagi buku ni, cuba try tengok lukis-lukis ni. Dia orang naluri budak-budak kan, kadang-kadang memang rasa nak menconteng tu ada. Saya rasa ibu bapa sendirilah kena orang kata dekat dengan anak untuk bawa buku ni sama-sama kena lukis. Baru dia orang macam ada minat untuk sama-sama buat kan. Okey, jadi Puan saya dah lukis. Tak terkejut je. Terus tak tahulah jadi ke tidak. Ni bukunya. Itu lukisannya. Ini rupanya. Saya bagi nama dia. Alright. Kalau kita Hawa, ini nama dia Adam. Wah, Derina lukis Adam. Siapa lukis apa? Belum lagi. Sabar dulu. Siap lagi. Saya tak siap lagi. Saya tak boleh nak reveal lukisan saya. Nanti memalukan. Kalau tak siap. Pandai kan saya lukis? Nampak tu Ash? Nampak macam Adam Lee sikit. Nampak macam Aaron Aziz pun ada. Oh, Aaron Aziz pun ada. Itu nampak macam Beto pun ada. Okey, untuk saya tengok buku ni macam tebal Puan. Berapa helai muka surat yang ada dekat buku ni? Tak silap saya lah, dia ada 98 muka surat. 98? Wow. Termasuk cover 100 lah. Jadi kami pegang ni berbeza-beza jilid ke bagaimana? Tak ada beza jilid, memang sama. Memang sama. Macam-macam diorang boleh buat boleh hias pizza, boleh masak, boleh hiasan dekat rumah dan sebagainya. Belajar ABC pun ada? Bukan belajar ABC. Macam daripada huruf A tu kan. Kita boleh tukar macam dari rumah ke. Macam huruf J boleh jadi payung. Macam tu. Betapa kreatifnya mereka. Betapa kreatifnya. Bila saya beli lukisan nak siap ya? Okey, Puan saya tahu juga berapa harga untuk buku ni? Okey, satu buku ni berharga RM25. Okey. Boleh dapatkan di mana? Saya ada jual sendiri juga, tapi sebelum ni saya ada letak kat Shopee. Tapi dah lama jugalah saya tak macam aktif kat Shopee tu lah. Boleh beli direct kat saya lah. Okey. Jadi lepas ni mungkin Puan ada perancangan nak buka booth ke apa hantar di vendor-vendor ke ataupun event untuk buku, pesta buku pula bagaimana? Pizza saya dah siap. Dah siap. Okey, kalau anda boleh lihat pizza saya, kreatif ke tidak? Ini betul-betul kanak-kanak lukis ya? Kalau bagi saya. Yang itu apa? Cheese ke apa? Dia ada tomato. dia ada apa yang ini dia punya crust dan juga timun. Timun. Inilah imajinasi saya. Timun awak bentuk segitiga. Bolehlah, samalah. Okey Puan, perancangan Puan selepas ini mungkin event dan sebagainya. Saya memang selalu jual buku ni dekat event-event. Bila saya join event, saya akan letaklah buku ni untuk diorang beli kan. Jadi lepas ni akan ada jilid-jilid yang baru juga ataupun buku untuk lukis warna pula. Kalau kita tahu Puan pakar untuk warna, ilustrasi warna. Untuk lukis untuk warna pula ke lepas ni? InsyaAllah one day nanti kalau saya buat buku baru nanti saya beritahulah. Saya roger lah kan. Alright. So untuk satu buku ni berapa harganya?
Buku ni harga dia RM25. RM25. Okey Puan, saya tanya juga. Sepanjang menjadi seorang pelukis. Daripada kecil kan, jadi apa antara suka dan duka menjadi seorang pelukis? Kalau kita tahu, ramai juga yang bagi komen-komen katanya sekarang kita dah ada AI, kita dah boleh pakai teknologi sekarang, kenapa masih nak melukis? Pernah tak dapat komen-komen macam tu? Kat saya tak adalah directly, kat saya tak adalah sebab saya ni tak aktif sangat social media. Lepas tu saya macam tak berapa nak layan sangatlah benda-benda macam tu. Tapi itulah macam saya katalah, macam mana kita nak elak benda macam tu kan. So kita sendiri pun kenalah upgrade diri kita juga, try gunakan juga ke macam mana. Inovasi baru kan melalui social media. Kalau kita tengok social media Puan, color-color dia. Color-colornya striking. Memang menarik minat kanak-kanak lah kan. Sebab kanak-kanak kan suka benda yang striking, terang-terang. Lagi mereka rasa macam, cantik. Macam tu. Mungkin Puan boleh tak lukis muka saya? Mungkin boleh ada dalam buku ni kan. Next jilid ke? Lukis muka orang juga kalau orang nak panggil portrait dan sebagainya. Itu kalau tu macam saya tak adalah terror sangat dengan portrait-portrait ni sebab saya memang more kepada digital. Itu untuk orang yang macam lukis, macam pandai lukis portrait tu, tu memang lagi okey lah. Kalau saya lukis pun, saya pun tak jamin boleh jadi rupa super. Itulah. So, saya memang lukis kartun. Alright. Kerana Ash, kalau kita tengok buku-buku ni dapat membantu ibu bapa di luar sana. Ya, betul. Lukis bersama anak-anak mereka untuk anak-anak mereka lebih daya kreatif. Ya, betul tu. Jadi kalau mereka yang nak tertanya-tanya untuk Puan buka di event ke birthday party dan sebagainya, macam mana mereka nak hubungi Puan? Boleh hubungi saya dekat saya punya ni lah, IG, social media lah. Dekat situ ada, saya letak link saya punya WhatsApp number. Social media nama dia Mokcik Gemuk. Betul. Alright. Jadi itulah kita dah lukis macam-macam ni Derina. Jadi kita terpaksa akhirinya sekarang. Habiskan saya nak melukis. Okey, baiklah, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Fazlina sudi datang ke Hawa pada hari ini. Jadi kita doakan yang baik-baik saja buat Puan ya. Betul. Kepada anda jangan lupa untuk dapatkan buku Jom Lukis bersama Mokcik di social media. Mokcik Gemuk macam-macam ada dalam ni. Untuk anak-anak anda boleh beli kepada anak anda, kalaupun anda nak bagi kepada anak murid pun boleh. Kepada yang cikgu-cikgu yang tengah menonton ni. Ya, betul. Okey, baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang sudi menonton kami daripada awal sampai ke akhir rancangan. Berjumpa lagi kita pada episod yang baru dalam program Bual Bicara Awal. Saya Derina Syekh dan Aisyah Alias. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Nak teruskan melukis. Saya punya kegemaran.